أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Dan juga alhamdulillah syukur kita juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan sama-sama lagi kita teruskan kelas Fardhu Ain Mu'allaf KFAM untuk siri yang kedua bulan Mei. Walaupun dalam mood raya lagi, tapi tak apa insya-Allah sebab kita pun dah nak habis bulan Mei, jadi nak habiskan kuota minimal 8 siri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat ini semuanya mendapat redha dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Maaflah lambat start puasa 6. Alhamdulillah. Kalian dah start puasa belum? Yang cuti Ramadan baru ni dah qada belum? Ingat bila selepas dalam bulan Syawal ini ada hadis Nabi sebut barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudiannya ditambah dengan 6 hari bulan Syawal maka pahalanya seperti berpuasa setahun. Ia satu bonus untuk umat Nabi Muhammad. Sebab contohnya puasa Nabi Daud kalau kita ada 365 hari puasa satu tahun kita, Nabi Daud berpuasa sebanyak 175 hari lebih. Sebab puasa Nabi Daud adalah puasa satu hari berpuasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa dan berbuka berterusan. Kita tak akan mampu buat. Kalau mampu alhamdulillah. Tapi ramai yang tak mampulah. Itulah kelemahan kita. Ada masalah, kita boleh ambil apa yang Nabi Daud alaihi salam buat, kita boleh buat dengan kita puasa 6 hari bulan Syawal ini. Mudah-mudahan insya-Allah dia dapatlah apa yang hadis Nabi itu sebut. Okey, kemudiannya dalam puasa 6 hari Syawal ini ada beberapa perbincangan. Ini selinganlah sebelum kita masuk kepada yang utama kita. Ada macam contohnya pertamanya adalah 6 hari itu, bila 6 hari itu? Okay. Yang paling sunnah adalah hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maknanya kita tak boleh puasa haram puasa pada hari pertama, kita puasa hari kedua hingga hari raya yang ketujuh, kita puasa 6 hari. Sunnahnya adalah berturut-turut tanpa selang. Okay. Pahalanya berbezalah dengan kita berpuasa, contohnya saya baru start hari ni contohnya, dengan puasa hari ke-8, 9, bezalah. Okey. Kemudiannya kemudian boleh tak berturut-turut ke 6 hari terus ataupun selang satu hari. Tak ada masalah. Okey, terpulang pada kemampuan kita. Okey, kemudiannya isu yang kedua ialah yang paling utama biasa sebut, Ustaz saya cuti bulan Ramadan. Maka mana yang sepatutnya saya buat? Puasa sunat ke puasa qada? Aulanya, afdalnya puasa qada. Qada puasa dulu. Kalau berapa hari kita cuti dalam bulan Ramadan, berapa hari kita puasa. Okey, sebab apa? Bila puasa qada ini puasa wajib. Puasa wajib tak boleh tindan dengan puasa sunat. Dia satu dia je. Sahaja aku puasa qada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala cukup. Tak perlu saja aku puasa qada bulan Ramadan, sunat 6 hari bulan Syawal, tak payah. Sebab puasa qada, puasa wajib, dia tak boleh tindan dengan amalan sunat. Okey. Maknanya ada ulama kata kalau siapa yang puasa qada dalam bulan Syawal, dia juga telah mendapati pahala puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Okay. Kita ambil yang pendapat yang ringanlah. Kalau pendapat yang berat, puasa qada lah. Puasa sunat lah. Tu yang berat.
Kalau kita rasa mampu, teruskan. Kalau rasa kita tak mampu, puasalah qada. Utamakan puasa qada terlebih dahulu. Okey. Nah, itulah sedikit sebanyak selingan. Okey. Malam ni saya tengok nama di sini kita ada seorang pelajar baru, Nicholas Gerard Lazaro, yang baru ni sebelum puasa baru ni, sebelum raya baru ni syahadahkan Majlis Afalah dengan saya, alhamdulillah. Selamat datang kepada saudara Nicholas. Mudah-mudahan insya-Allah dalam grup inilah grup mualaf yang mana majlis tersebut masa syahadah baru ni mualaf sahaja yang tahu bagaimana kehidupan mualaf yang lain. Okey. Saya bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi saya hanya mengambil daripada pengalaman-pengalaman pelajar mualaf saya untuk saya bantu orang lain. Lain orang, lain pengalamannya. Semua tak sama perislamannya, penerimaan keluarganya, penerimaan masyarakatnya, semua tak sama. Masing-masing ada ujian masing-masing. Kadang-kadang kita tak nampak itu ujian, tapi sebenarnya itulah ujiannya. Sebab Allah akan uji kita. Uji kita ini tak semestinya dengan bala, tak semestinya dengan musibah, sakit sebagainya. Tapi ujian Allah juga untuk kita dapat nikmat. Contohnya dapat gaji ke, sihat ke, lapang ke, boleh masuk kelas ke sebagainya. Itu juga satu ujian. Okey. Jadi kelas malam ni kita nak baca buku fiqh. Okey, buku fiqh, buku warna biru ini buku fiqh, yang mana buku ini untuk malam ni kita nak baca dalam bab tajuk 11 berkenaan dengan wuduk. Yang mana juga berkebetulan kita pun baru ni kita dah habis pengukuhan ibadah kita, wuduk dan juga solat dan juga puasa pun kita dah habis. Jadi insya-Allah kita akan ulang balik lagi pengukuhan ibadah kita, iaitu wuduk, yang mana wuduk kita ini kalau yang kita nak baca buku teks ini teori. Nanti wuduk, nanti pengukuhan ibadah kita nanti yang tu nanti kita buat secara praktikal lah. Saya tunjuklah macam mana dan sebagainya. Dan juga jika ada sebarang soalan, tanyalah, jangan segan, jangan silu. Kalau rasa malu nak tanya guna suara, tak apa. Dalam Zoom ini kita ada fungsi chat. Sebut pasal Zoom, terima kasih kepada saudara Adam kita yang sudi pinjamkan akaun dia. Bila akaun berbat premium ni dia tak ada 40 minit, kemudiannya kena login balik. Dia maknanya dia straight terus. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan. Kita ada Nicholas. Ada siapa lagi? Tak ada lain. Yang lain semua Samsung. Okey. Yang lain semua yang biasa. Oppo ni Abang Zul. Abang Zul tak nak tukar nama. Abang Zul nak maintain. Abang Zul nak maintain guna Oppo dia. Tak apa. Dia nak tunjuk dia pakai Oppo. Mana iPhone? Aku pakai iPhone. Tak boleh ya? Adalah. Selamat Raya Ustaz. Selamat Hari Raya Abang Zul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita baca wuduk dan tayamum muka surat yang ke-92 buku fiqh tahap pertama. InsyaAllah sama-sama kita mohon hidayah dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka kelas kita pada malam ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk makluman di kelas, kita ada bacaan rutin kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Tajuk yang ke-11, wuduk dan tayamum, muka surat yang ke-92. Soalan pertama berbunyi, apakah erti wuduk? Apakah erti wuduk? Wuduk ini bahasa Arab, bahasa Melayunya air sembahyang, air sembahyang. Kita tak pakai air solat. Orang Melayu kata air sembahyang. Dia tak pakai ni air solat, tak ada. Dia air sembahyang. Nak pergi mana bro? Ambil air sembahyang. Itulah namanya wuduk. Englishnya an ablution. Ablution. Okay. Wuduk ialah membasuh ataupun menyapu beberapa anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang dimulai dengan niat. Okay. Pertamanya perbuatan dia membasuh dan menyapu sahaja. Dia tak ada mencelup, dia tak ada menekap, menepuk-nepuk tak ada. Dia menyapu dan juga membasuh. Itu perbuatan. Okay. Yang keduanya, beberapa anggota badan. Okay. Wuduk, dua kering, 4 basah. Okay. 2 kering, 4 basah. Okay. Itu je yang terlibat. Okay. Menggunakan air. Okay. So yang pertama adalah perbuatan dia membasuh ataupun menyapu. Yang keduanya adalah beberapa anggota wuduk, anggota badan. Yang ketiganya menggunakan air. Yang keempat adalah niat. Bila sebut niat, maknanya ia satu ibadah. Niat ini apa? Niat ini lintasan dalam hati kita nak buat apa. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Wuduk ini tak payah kita nak kaitkan. Sahaja aku berwuduk untuk membaca Quran. Sahaja aku berwuduk untuk bersolat. Sahaja aku berwuduk juga tak perlu. Sebab wuduk ini boleh guna untuk umum. Cukup yang tu je. Mutlak. Secara mutlaknya, wuduk kita cukup sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun mengangkat tu bukan kita angkat, bukan menghilangkan. Sahaja aku menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, itu sudah mencukupi. Sebab apa? Kalau kita kaitkan, contohnya sahaja aku berwuduk untuk membaca Quran kerana Allah Ta'ala, maka kita boleh baca Quran je. Nak solat tak boleh. Sebab wuduk itu untuk baca Quran sahaja. Maka kena ambil wuduk baru untuk solat. Itu beza dia. Sebab itu wuduk ini cukup saya berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okay. Bila sebut niat, namanya ibadah. Ibadah ini apa? Bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akan dapat pahala. Itu sahaja. Sama juga bila kita makan, kita baca sebelum makan, kita baca Bismillah. Dengan nama Allah. Maknanya kita makan ini kerana Allah Ta'ala, maka kita makan itu, kita dapat tenaga. Dapat tenaga, kita boleh masuk kelas pada malam ini, maka kita dapat pahala. Pahala makan kita dapat, pahala masuk kelas pun kita dapat. Okey. Sama juga, sahaja aku pasang internet, sahaja ambil data untuk masuk kelas mu'alaf kerana Allah Ta'ala. So, masuk kelas, dapat pahala. Okey. Kita dalam bab ibadah ini, dia menyebut tentang pahala sahaja. Bukan bab duit. Ini nak katanya adalah orang kata apa? Menzahirkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengharapkan wang ringgit. Wang ringgit ini kat dunia sahaja, tapi pahala kita nak guna ke akhirat. Kat dunia pahala tak boleh guna. Tak ada guna pun pahala pun. Macam dulu saya pernah cerita atau cerita. Dulu saya diuji ada satu kemalangan, tak faham dulu. Maka berlaku longkai kata apa, yang biasalah dia orang tu, dia pergi letak tempat workshop yang kami tak setuju, kami tak suruh pun, jadi kami minta dia keluarkan balik. Dia lepas tu, oh kamu kan orang Islam, saya ni orang Islam, boleh tak kamu tolong saya, kamu dapat pahala. Dia pun kata apa, dia kata bawa lah pahala tu ke akhirat, saya tak nak pahala, saya nak duit sekarang. Itu sebenarnya bahaya ayat itu. Ayat itu bagi kita orang Muslim, ayat itu boleh jatuh kepada syirik ataupun murtad ataupun kufur. Sebab apa? Kita sudah pun bermain-main dengan sesuatu perkara yang ghaibiyat. Perkara ni
maknanya kalau kita memang sengaja sebut, kita boleh keluar daripada Islam secara sengaja. Itu bahaya tu. Dalam bab ghaibiyat, perkara berkaitan Allah, malaikat sebagainya, jangan sesekali sebut kalau kita tak tahu. Sebab apa? Takut-takut kita telah pun keluar daripada Islam secara kita tak sedar. Bukan maksudnya, lepas tu Ustaz boleh tak saya nak syahadah balik? Boleh saya daftar kat lembaga zakat, mu'alaf untuk bawah 5 tahun? Tak boleh. Jangan macam tu. Tak jadi tu. Okey. Itulah nak katanya bahaya pada lidah. Okey. Daripada mana wuduk ini? Dalil dia daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Quran ni sebut wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Nak bagi tahu orang-orang beriman akan nampak wuduk ini walaupun beberapa anggota badan, tapi sebenarnya wuduk ini memberikan impak yang besar. Impak yang sangat besar kepada diri manusia itu sendiri. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila solah. Jika kamu nak mendirikan solat. Okay? Kamu nak mendirikan solat. Ingat, dalam ibadah kita, ibadah paling besar adalah solat. Solat paling besar. Maka nak solat, perlukan apa? Fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Maka basuhlah wajah kamu. Maka nak dirikan solat, basuhlah, maka basuhlah, maksudnya wajib basuhlah wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kamu. Wajah kita ni kat mana wajah kita ni? Adakah sini macam cerita face off tu, Nicolas Cage dengan siapa seorang lagi tu? Allah Sayyidina Muhammad, tak apalah. Nicolas Cage face off tu kat sini ke? Dia operate kat sini. Wajah, namanya wajah adalah daripada telinga sini ke telinga sini. Maknanya ni, cuping ni. Bukan cuping telinga ni, bukan ni. Depan telinga ni ke sini. Daripada kaki rambut, okey, dahi kepada bawah dagu. Okey. Sebab itu bawah dagu ini ada muslimah yang mengatakan dia adalah aurat bawah dagu ni. Tapi ada yang mengatakan bahawa sebab apa? Wujuh hakum ini khilaf ulama. Ada ulama kata kat sini je, kat dagu. Ada ulama kata sampai ke leher. Maknanya kepala lah. Okey. Sebab itu kita tengok ada yang muslimah yang pakai tudung kat sini je, bawah dagu. Ada yang muslimah yang pakai tudung sampai ke dagu. Okey, masing-masing. Tak ada masalah pun. Ikut pada yang dia bela ilmu masing-masing. Okey. 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 Itu wajah. Namanya wajah. Maknanya kalau kita wuduk kat depan dia, tak sampai wuduk kita. Tak penuh. Tak sempurna. Tak sempurna apa? Tak sah wuduk kita. Okey, itu maksud dia. Okey. Wa aydiyakum minal marafiq, tangan kamu hingga ke siku. Okey, merah. Okey. Tangan ke siku. Okey, tangan ni ujung ke siku. Okey, tangan ke siku. Okey. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah kepala kamu. Sapulah kepala kamu. Kepala ni. Ni kepala. Okey. Dan juga basuhlah kaki kamu hingga buku lali. Okey. Itu maksud dia. Okey. Itulah namanya anggota wudu. Datang daripada bulan niat. Niat ini adalah innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu ada niatnya. Itu yang pertamanya. Kat mana tertib pula? Tertib pula ikut ini, ikut ayat yang kita sebut ini. Pertamanya, dalam ayat ini sebut, pertamanya basuh muka, basuh tangan ke siku, sapu rambut, sapu kepala, dan kemudiannya adalah basuh kaki. Okey? Itu namanya anggota wudu. Okey. Dalam buku ini, muka surat hingga 93, dia bagi gambar. Dia bagi gambar, model ini adalah juga guru
pembimbing asnaf mu'allaf. Okey. Orang hebat ni. Model ni juga mu'allaf. Memang dia mu'allaf. Kemudiannya alhamdulillah dapat direzekikan jadi guru mu'allaf. Sama jugalah sebenarnya saya nak suruh Abang Zul, siapa lagi, Tai Long, Taiko, semua tai-tai kat sini lah untuk jadi guru mu'allaf sepatutnya. Sebab apa, nanti bila ada orang Cina, contohnya orang Cina nak masuk kelas, kita kata okey, pergi jumpa dengan Tai Long, Taiko, Taikun, segalanya. Baru sedap cocok-cocok ni hao mau okey, baru dakwah itu sampai. Ini bila kita cakap bahasa Melayu, Ustaz, can you explain in English? Okey. Okey. Bagaimana cara berwuduk? Boleh tengok gambar itu. Pertamanya niat. Okey. Niat ini, kalau kita yang biasa dengar, saja aku berwuduk dengan Allah Ta'ala, nawaitul wuduk lillahi ta'ala, itu lafaz niat. Yang penting dalam hati. Dalam hati ini tak ada siapa boleh baca, tak ada siapa boleh dengar, tak ada siapa boleh tengok. Hanya dia dengan Allah sahaja yang tahu. Okey? Saya biasa sebut, niat ini maksudnya kita di depan kepala paip, kita dah sing-sing tangan, sing-sing baju. Maksudnya? Buka. Ni. Jadi dah buat essential tu. Pakai dulu. Tak apa. Okey. Okey. Maknanya kita di depan mata paip, di depan kepala paip, kita dah sing-sing baju kita, baju Melayu ke, baju sebagainya dah sing sampai ke sini. Okey. Contoh macam ni. Kita pakai, kalau pakai kopi dah buka dah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim, kita dah kepala paip. Kita nak buat apa? Itu namanya, kita dah bersebut, itu sebenarnya permulaan untuk dah niat dah tu. Melainkan, tiba-tiba kita pergi basuh tangan, lepas tu kita terpaik, tu lain. Ini kita dah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Maknanya kita dah mula dah muqaddimah untuk kita berwuduk tu, sebenarnya itu dah namanya niat. Tak perlu dah dalam hati. Okey, cukup macam tu, itu sebenarnya. Tapi kalau kita dapat susun elok-elok, nawaitul wuduk lillahi ta'ala, saya berwuduk dengan Allah Ta'ala, itu sebenarnya adalah lagi baik. Okey? Sebab kadang kita nampak macam susah, saya aku wuduk dengan Allah. Okey? Sebenarnya itulah yang mudahnya, yang simpelnya. Cuma jangan kita kata apa-apa kat orang yang saya sebut tadi. Sebab takut nanti kena kat kita. Itu ujian untuk dia. Ujian untuk kita, kita akan sebut, alah mudahnya wuduk, kenapa dia susah? Itu jangan. Itulah ujian untuk kita. Okay, takut-takut nanti dia yang dapat nikmat kita tadi, kita pula dapat yang dia dapat tu. Kita pula, okay, maknanya cukup kita kata, alhamdulillah, selesai wuduk, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan sahabat saya tadi. Itu cukup. Okay, jangan komen apa-apa. Sebab tak kena kat kita, seronoklah kita cakap, kena kat kita, barulah kita tahu macam mana seksanya. Okay. Yang keduanya, membasuh muka. Membasuh muka macam saya sebut tadi. Okay. Ini saya sebut wuduk. Bila sebut ibadah, ibadah ni ada 5. Okay. Ibadah ni 5. Pertamanya adalah wajib ataupun rukun. Yang keduanya adalah sunat. Yang ketiganya adalah harus, yang keempatnya adalah makruh, yang kelimanya adalah batal ataupun haram. Okey. Rukun ataupun wajib, tak buat tak sah. Wajib buat. Sunat ini adalah perkara oleh Rasulullah. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, tak buat wuduk tetap sah ataupun ibadah tetap sah. Harus ini perkara yang kalau kita buat, insya-Allah dapat pahala, tak buat tak usik apa-apa pun. Yang keempat, makruh. Makruh ni perkara yang dibenci. Kalau kita tak buat dapat pahala, kalau kita buat tak dapat dosa. Tapi lama-lama buat dapat dosa jugalah, bila dah lama-lamanya. Okey. Contohnya membazir. Membazir tak batalkan wuduk, tapi makruh. Tapi kalau kita duduk biar je kepala paip, tak ada. Ingat, bercakap semasa wuduk adalah makruh. Kecuali nak mengajar. Okay?
kita buka pipe itu nak wuduk tu, tiba-tiba kawan Assalamualaikum, oi bro, semalam gimana? Masuk gua ke? Kata kalah. Kepala pipe tu dah terbuka tu. Air dah turun tu, dah membazir tu. Itu nama-nama lama-lama jadi berdosa sebab membazir. Yang kelimanya adalah apa? Haram ataupun batal. Okay, kalau buat perkara haram atau batal ini, maka wuduk itu sudah pun terbatal. Itulah 5 hukum. Semua ibadah, semua terikat dengan 5 hukum ini. Semua ibadah. Okay. Yang kita nak cerita ini, hanya bab rukun ataupun yang wajib kena buat, anggota yang wajib kena buat. Okay, tak boleh kalau tak buat, maka wuduk itu tak sah. Okay. Pertama niat. Okay. Sebab semua ibadah mesti makan niat. Pertama niat tadi. Okey, yang keduanya selepas niat membasuh muka. Maknanya sebelum kita basuh muka, kita dah berniat dulu. Okey, saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Okey, basuh muka macam saya sebut tadi, telinga ke telinga, dahi ke bawah dagu. Tu macam tu. Okey, itu namanya anggota wuduk untuk wajah. Okey. Kemudiannya adalah yang ketiganya selepas wajah ataupun muka, hujung jari kepada selepas siku. Okey. Okey. Kemudiannya adalah menyapu kepala. Okey, menyapu kepala. Mazhab Syafi'i mencukupi dengan 3 helai rambut sahaja. Bagaimana Ustaz kalau saya botak? Kalau botak adalah cukup dengan kat mana yang lazim rambut tumbuh. Sini-sinilah. Ataupun mudahnya macam ni je, mencukupi. Okey. Kemudiannya adalah selepas menyapu kepala, membasuh kaki ke buku lali. Okey. Kemudiannya terakhir, tertib. Tertib ni ikut susunan, mesti ikut susunan tersebut. Tak boleh nak tukar kepala bawah sekali, kaki atas sekali. Sebab kaki yang paling kotor, so saya nak mulakan pertamanya kaki dulu. Tak boleh. Mesti muka, kemudiannya tangan, kemudiannya kepala, dahi, kepala, kemudiannya kaki. Okey. Itu namanya tertib. Okey, kemudiannya adalah dalam bab wuduk ini ada satu hadis sebut. Okey, satu hadis ini menyebut bahawa maksud dia, kefahamannya lebih kurang, apa jadi kalau kita duduk depan rumah kita ini ada sungai, 5 kali sehari kita mandi dalam sungai tersebut. Maka sahabat menjawab, bersihlah badannya. Maka begitulah namanya wuduk. 5 kali sehari kita wuduk untuk bersolat. Maka kalau tak mampu lagi untuk cegah kita daripada buat maksiat, maka ada masalah lah pada wuduk dan solat tersebut. Maknanya mafhum, kefahaman daripada hadis tersebut, dengan berwuduk dan bersolat inilah ia akan membersihkan kita daripada dosa. Okay. Hadis yang lain, di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti akan ada satu golongan yang Allah bagi dia anugerah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhajjalin, anggota yang bersinar. Anggota bersinar, 2 anggota yang bersinar, iaitu pertamanya yang bersinar kat siku, yang keduanya yang bersinar kat buku lali. Iaitu siapa dia? Iaitu mereka yang melebihkan anggota wuduk. Maknanya basuh tangan ke siku, maka dia lebihkan sikit ke otot ni. Ni otot ni. Allah, tunjuk pula dah. Ke otot ni. Bukan ke bahu ni dah terlebih dah ni. Kalau ke sini dah terlebih. Ke sini, lebih sikit. Okay. Sebab apa? Sebab hikmah dia, kalau kita betul-betul ambil marker, kita tanda ini siku dia kat sini, kita pun betul-betul sampai wuduk kat sini je. Kita, jangan lebih. Takut nanti tak sampai, wuduk tak sah. Wuduk tak sah, solat pun tak sah. Itu beza dia. Okey. Itulah namanya wuduk. Sama juga buku lali. Buku lali ni kan, saya nak angkat kaki tinggi sangat. Okey. Buku lali ni contohnya ni. Kita kan kat sini kan ada sendi ni kan. Buku lali ni kaki kita contohnya. Kaki kita, kini buku lali kita ni, lebihkan sikit. Jangan sampai ke lutut. Itu dah melampau. Maknanya betis. Kat betis kita ni, tengah pada betis tu dah cukup dah. Ataupun bawah sikit lah. Maknanya atas sikit buku lali tu. Maknanya mungkin dalam seinci, 2 inci macam tu lah. Daripada buku lali kita, atas pada buku lali tu kita lebihkan kat situ.
maka itu namanya mereka yang melebihkan anggota wuduk. Okey. Soalan yang ketiga, bilakah kita perlu berwuduk? Bilakah kita perlu berwuduk? Okey. Wuduk boleh dilakukan pada bila-bila masa, terutamanya apabila kita berhadas kecil. Okey, sebelum ini kita sebut dah berhadas kecil. Berhadas kecil ni apa? Berhadas kecil ini iaitu perkara yang orang kata apa? Yang memanglah perkara yang membuatkan kita batal wuduk. Perkara yang memang itu yang mudahnya membatalkan wuduk je lah, ada kecil. Okey. Apa dia ada kecil ni? Ada kecil ni contohnya pertamanya keluar angin ataupun kentut. Yang keduanya keluar sesuatu daripada kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Contohnya kalau depan kencing, keluar air mazi, keluar air mani, keluar air madi. Keluar air mani bukan hadas kecil, dia jadi hadas besar. Keluar air mani tak batal wuduk, tapi dia jadi kena mandi wajib. Okey. Tapi keluar air mani itu sebab apa? Sebab kalau contohnya suami isteri bersama, maka dah batal wuduk dah. Sebab batal wuduk yang ketiga bersentuhan lelaki dan perempuan yang dihalalkan untuk berkahwin. Okey. Macam contoh saya dengan isteri saya. Contohnya Muhammad dengan Puan Rifka. Contohnya Tailong dengan Cik Aning. Contohnya Aisyah dengan suami. Contohnya siapa lagi? Contohnya Julie dengan suami. Tapi contohnya kalau Ashikin dengan abang, maka tak batal wuduk sebab itu abang kandung. Tak batal wuduk. Okey, satu lagi, bila sebut batalkan wuduk ini, sentuh laki perempuan batal wuduk ini, itu dalam bab apa hukum. Ini sebenarnya sensitif saya sebut ni. Okey. Apa hukum kita, nanya kalian contohnya, mu'alaf, balik rumah keluarga, bersalaman dengan mak ayah ataupun adik-beradik yang berlainan agama. Apakah hukum dia? Itu silakan kaji. Okay. Walaupun lelaki sama lelaki atau perempuan sama perempuan, tapi berlainan agama, tapi adik-beradik, adik-beradik. Apakah hukum? Adakah wuduk itu batal ataupun wuduk itu tak batal? Selamat mengkaji. Okey. Itu dalam bab wuduk. Okey. Kemudiannya adalah perkara yang batalkan wuduk yang lain, contohnya tidur tidak berlapik. Tidur tidak berlapik ini adalah contohnya tidur yang memang seronok sungguh, lena sungguh. Okey. Sampaikan kita tak sedar, kita kentut sebagainya. Wallahu a'lam. Okey. Kemudiannya batal wuduk lagi ni menyentuh kemaluan depan dan belakang. Okey. Kalau lelaki batang tu lah. Kalau yang perempuan dekat pintu dia. Kalau yang kat belakang macam mana Ustaz? Yang kat belakang di lubangnya. Di lubang dubur itu, lubang tempat keluar najis itu namanya kemaluan kasut. Papan punggung bukan kemaluan, tak batal wuduk. Okey. Okay, apa lagi? Murtad. Okey. Murtad membatalkan wuduk. Maknanya kalau dia murtad kemudian masuk Islam balik, maka wuduk dah batal, kena ambil wuduk lain. Okay, ambil wuduk bukan suruh mandi, ambil wuduk sahaja. Okey. Itu namanya hadas kecil. Okey. Berwuduk menjadi wajib apabila hendak melakukan perkara berikut. Pertamanya, wuduk adalah harus. Okey. Basic dia wuduk adalah harus. Nak tidur harus berwuduk. Nak makan harus berwuduk. Nak masuk kelas harus berwuduk. Nak musafir harus berwuduk, nak bersukan harus berwuduk. Bila masa jadi wuduk jadi wajib? Wuduk jadi wajib pertamanya adalah bila nak mendirikan solat, sama ada solat sunat ataupun solat wajib. Okey. Solat sekarang ini bermula daripada hari ini, maghrib tadi hingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan, bermulalah episod seperti mana tahun lepas, solat di rumah bersama dengan keluarga. Masjid dan surau hanya untuk AJK sahaja. Kita hari ini di Selangor saja 2,000 lebih. Satu Malaysia 6,000 lebih. Okey, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah hilangkan pandemik COVID-19 ini dan juga yang paling penting Allah hilangkan penyakit hati, penyakit batin dan juga penyakit zahir yang ada dalam kita orang Islam. Okey.
Kemudiannya wuduk jadi wajib yang keduanya bila nak menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Bila sebut Al-Quran iaitu yang mushaf. Yang mushaf contohnya yang mushaf ni. Kalau bawa yang ni tak perlu berwuduk. Bawa ini namanya handphone. Ini adalah handphone. Ini takkan sama sekali jadi Al-Quran walaupun saya dalam ni saya isi berkenaan Quran. Okey. Contohnya saya isi Quran Android contohnya. Maklumlah kita orang Android kan, kita bukan orang iPhone. Okey. Contohnya ni. Ni walaupun Quran, okey. Walaupun dia Quran tapi dia bukan Quran. Dia adalah handphone. Okey, tak perlu berwuduk untuk bawa ni. Okey. Tapi kalau nak bawa yang mushaf, namanya mushaf itu kena ada wuduk. Membaca tak apa, cuma lebih baik ada wuduk. Okey. Tawaf di Baitullah. Ini untuk siapa-siapa yang dapat rezeki pergi haji ataupun umrah. Dalam kelas saya ini, Faik dan juga saudara Wong dalam ingatan. Okey, dapat rezeki ke sana. Okey, nak tawaf ini perlukan wuduk. Kemudiannya yang seterusnya membaca khutbah untuk khatib solat Jumaat. Khatib itu tak ada wuduk, dia baca khutbah, solat itu tak sah sebab khatib tak ada wuduk. Kena ulang balik, ambil wuduk baru, naik balik khutbah, kemudian solat Jumaat. Baru sah. Okay. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini kalau kita jumpa ayat-ayat tilawah dalam Al-Quran, maka nak sujud tilawah itu kena ada wuduk. Itulah 5 tempat wuduk jadi wajib. Okey. Selebihnya wuduk jadi harus. Bahkan lebih baik lagi berwuduk. Contohnya tidur dalam berwuduk, maka sekiranya tidur itu tidur terakhir kita mati dalam keadaan berwuduk. Okey. Kita bersukan dalam keadaan berwuduk. Tertibanya adalah orang kata apa? Wuduk ini setiap langkah dapat pahala sebab kita ada wuduk. Kita bersukan, kita nampak Quran, orang baling Quran. Orang tu tak sengaja. Dia nak baling buku-buku terbiar tu. Kemudian Quran tu dia ambil. Maka tak ada masalah. Okey. Makan berwuduk. Okey, tak ada masalah. Okey, lagi bagus. Okey. Daripada wajib ini, daripada hadis Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima solat seseorang kamu apabila berhadas hingga dia mengambil wuduk. Maknanya dalam hadis ini kata, kalau kita solat tak ada wuduk, maka solat itu tak sah. Okey. Dalam bab ini sama juga adalah disebut sebagai kita boleh katakan bahawa kalau dia bukan Islam, kalau dia bersolat, solat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia bukan Islam. Kita sebut nanti dalam bab solat nanti, kita nak sebut dengan syarat. Okey, syarat wajib dan juga syarat sah solat. Sebenarnya wuduk ni pun ada juga. Syarat sah wuduk ni ada juga. Syarat wajib wuduk pun ada juga. Okey. Kemudiannya soalan yang keempat. Apakah perkara yang membatalkan wuduk? Apakah perkara yang membatalkan wuduk? Iaitu yang pertamanya, tadi saya dah terangkan sikit yang perkara yang menyebabkan hadas kecil itu. Okey, ini kira explain dulu sebenarnya. Okey. Yang pertamanya perkara yang membatalkan wuduk iaitu keluar sesuatu daripada kubul. Kubul ini kemaluan depan untuk lelaki dan perempuan. Tak kiralah keluar air kencing ke, keluar air madi ke, keluar air mazi ke, keluar darah ke, keluar apa jua sekalipun. Depan, daripada kemaluan depan, ataupun yang keduanya kemaluan belakang namanya dubur, iaitu sama ada keluarnya najis ataupun keluarnya permata ataupun keluarnya emas, keluarnya perak sebagainya, keluarnya batu sebagainya daripada kemaluan belakang dubur, maka membatalkan wuduk. Okey. Termasuk juga keluar angin. Okay. Kemudiannya yang keduanya adalah tidur yang beralih punggung macam saya sebut tadilah. Tidur yang tak beralih punggung iaitu tidur macam mana? Tidur seperti mana kita tidur duduk antara dua sujud. Kita duduk macam tu, kita tertidur, maka tak membatalkan wuduk sebab apa? Papan punggung kita menutup saluran dubur kita.
maka insya-Allah maka tak akan keluarlah anginnya. Okey, dalam bab ini saya rasa hadis. Okey, daripada hadis disebut kalau kamu rasa kamu tak yakin kamu kentut ataupun tidak, saya lupa dah sumber dia. Okey, mafhum dia adalah macam mana kamu nak tahu kamu nak yakin kamu dah terkentut atau belum. Pertamanya ada bau, yang keduanya ada bunyi. Kalau tak ada ini maka kamu boleh yakin. Tapi kalau bila sebab apa dalam bab yakin ini saya dah cerita sebelum ni, satu yakin ni 100%. Satu was-was ini 75 yakin, 25 was-was. Kemudiannya adalah waham. Okey, kemudiannya zon. Zon ini, sangkaan ini 25 dia yakin, 75 was-was. Maknanya kita macam tadi rasa pegang orang lah. Kira habis tu. Beruduklah. Okey. Sebab di sini ada satu kaedah namanya tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Okey. Sekiranya kita ni memang jenis orang terkentut, maka wuduklah sebelum nak solat. Tak ada masalah pun. Kecuali kita ada masalah air lah. Kalau kita tak ada masalah air, kita tak ada masalah kesihatan dengan air sebagainya, wuduklah. Okey. Okey. Kemudiannya yang ketiganya yang membatalkan wuduk iaitu hilang akal kerana mabuk, pitam, sakit atau gila walaupun sekejap. Okey. Kalau kita pitam, pengsan, maka wuduk adalah batal. Puasa juga terbatal, solat juga terbatal. Okey. Contohnya dalam bab puasa, dalam bab puasa kita pitam. Pitam kita bermula bangun sahur itu, tiba kita rasa tak sedap badan, kita dem. Okey, kita pitam. Sedar-sedar dah hasar. Macam mana? Okey, macam mana? Sebab apa? Pitam ini membatalkan wuduk, membatalkan puasa, maka kena qada. Ada ulama kata qada, macam koma jugalah. Koma ini tak wajib pun. Okey. Ada ulama kata qada, ada ulama kata bayar fidyah sebagainya. Benda ni banyak pencerahan atau penerangan. Maknanya kita kena sentiasa kalau nak betul baca bab ni, kita memang kena teliti bab ni betul-betul. Okey. Sebab kadang risau juga nak sebut benda-benda macam ni, sekarang orang tersalah quote kan jadi isu lain pula. Okey. Okey. Yang keempatnya bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram ini iaitu bukan mahram ini namanya yang haram dikahwini. Haram dikahwini ada 3. Okey. Haram dikahwini kerana keturunan. Okey, contohnya mak ayah kita, adik-beradik kita, anak saudara kita, adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita, datuk kita, nenek kita. Okey. Bukannya pasangan kepada adik-beradik kita. Contohnya adik ayah saya lelaki kahwin dengan isteri dia. Okey. Isteri dia itu merupakan bukan mahram. Saya tak boleh bersalam. Saya tak boleh tunjukkan aurat saya kepadanya. Okey, sebab dia bukan mahram. Yang mahramnya adalah contohnya ayah saya ada adik perempuan, mak saudara saya. Maka mak saudara saya itu adalah mahram bagi saya. Suami dia bukan mahram. Tapi sebab sesama jantina, maka tak ada masalah lah. Okey, itu dalam bab itu kalau rasa nak lagi pencerahan, kita boleh bentang. Sebab ada banyaklah orang ada yang dalam Facebook sebagainya ada buat chapter lagi. Siapa yang boleh kita bersalam, siapa yang boleh kita tunjukkan aurat kita, siapa yang boleh contohnya salah bersentuhan lah. Siapa yang boleh kita berkahwin, siapa yang tak boleh kita berkahwin sebagainya. Itu banyak. Okey. Kemudiannya menyentuh kemaluan, sama ada kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain menggunakan perut. Ni perut tangan ni. Perut tapak tangan. Kalau belakang tak ada batal. Macam ni. Tak batal. Tapi yang ni. Okey. Contohnya Ustaz, saya kencing Ustaz. Saya basuh kencing saya menggunakan belakang tapak tangan. Adakah saya perlu berwuduk? Adakah wuduk saya batal?
Wuduk awak batal. Kenapa batal Ustaz? Sebab saya basuh gunakan belakang tapak tangan saya, bukan perut tapak tangan saya. Isu dia bukan yang masa itu. Isunya adalah keluar sesuatu daripada kemulan depan dan kemulan belakang. Itu yang membatalkan wuduk itu. Bukan yang buat pegang itu. Itu maksud dia. Okay. Soalan yang kelima, apakah perkara-perkara yang membatalkan wuduk, bukan membatalkan, perkara-perkara sunat ketika berwuduk, iaitu yang ada banyak. Bila sebut sunat ini banyak. Pertamanya adalah baca basmalah. Basmalah ini singkatan pada Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan dia adalah basmalah. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Singkatannya hauqala. Bila kita dengar, okey hauqala, sebut hauqala. La haula wala quwata illa billah. Okey, itu namanya. Contohnya takbir. Takbir Allahu Akbar. Takbir. Tasbih. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Okey. Ada banyak lagi lah. Takziah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Banyak lagi lah. Yang ringkasan-ringkasan itu kaedah bahasa Arab. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah. Isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu isti'azah. Okey, mohon perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang terjam. Isti'azah. Okey, sunat yang kedua, membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan. Okey. Bila baca bismillah, baca basmalah ini bila masa buka paip bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudiannya basuh tapak tangan hingga pergelangan tangan, kemudiannya lepas itu berkomoh-komoh. Ingat, kita tak mula lagi tu yang rukun. Kita baru buat sunatnya berkomoh-komoh. Kemudiannya memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskan keluar. Masuk air hidung, keluarkan. Namanya istinsyaq. Okey. Kemudiannya adalah membaca lafaz niat wuduk. Okey. Bila masuk hidung ni, mana kita nak mulakan rukun yang pertama iaitu membasuh wajah, maka masa tu paling lambat untuk berniat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudiannya menyapu telinga. Okey. Sapu telinga, jari telunjuk dalam telinga. Ibu jari di cuping telinga. Macam ni. Masukkan macam ni. Kemudian jari di atas. Macam tu. Okey. Kemudiannya menyelat rambut, menyelat janggut. Siapa yang ada janggut, janggut ni kat bawah ni. Menyelat janggut, menyelat ni macam ni. Celah-celah ni. Macam tu. Ni adalah menyapu. Tapi kalau menyelat ni macam ni. Okey. Menyelat. Okey, jangan pula suruh isteri kita kalau yang suami ada janggut, jangan pula yang tolong salat rambut sayang. Sekarang tak masalah sebab bersentuhan lelaki perempuan batal wuduk. Okey, menyebut sendirilah. Okey. Kemudiannya mendahulukan yang kanan dengan yang kiri. Sebab apa? Kanan lagi mulia daripada yang kiri. Wuduk perkara mulia, maka kena mulakan kanan. Okey. Masuk tandas perkara yang bukan keji, bukan hina, tapi tujuannya adalah untuk membersihkan, maka masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu namanya tandas. Masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, itu namanya masjid. Rumah macam mana? Rumah masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Pasar masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Okay. Kemudiannya perkara sunat yang lain, menyelat jari. Contohnya masa kita nak ambil selepas basuh muka tu, ni macam ni. Ini kita basuh celah-celah tu. Okey, meratakan. Okey, melakukan setiap perbuatan dengan 3 kali. 3 kali. Okey, sebab apa 3 kali? Takut yang pertama itu tak sempurna, tak rata. Yang kedua. Yang ketiga cukup. Sebab yang kalau buat 4 membazir, yang kelima membazir. 3 kali itu sudah pun mencukupi. Okey. Apakah hikmah wuduk? Hikmah wuduk ini membersihkan sebahagian anggota badan daripada kekotoran, menghapuskan dosa-dosa kecil. Saya ada ulas dalam buku saya, hikmah tarbiyah solat sebagainya itu yang terbitan belian itu. Maknanya, kenapakah 4 anggota wuduk sahaja yang dia ada wuduk, yang jadi anggota,
kenapakah 4 anggota badan saja yang jadi anggota wuduk? Okey, pertamanya adalah wajah. Sebab apa wajah jadi anggota wuduk? Sebab apa di wajah inilah ada semua kekotoran. Kotoran mata. Mata lihat perkara yang jelek, perkara maksiat, perkara mungkar. Hidung mencium bau yang tak elok, bau yang contohnya minyak wangi parfum orang perempuan lalu sebagainya. Telinga yang mendengar umpatan, kejian dan sebagainya. Yang ni tak cakap lah, bab mulut ni. Contohnya sekarang ini, masjid tutup, maka keluarlah hamburan-hamburan. Ataupun contohnya bila Tuan Mufti kata gini, maka dibantah Mufti ni tak belajar sebagainya. Maka bila kita berwuduk, mudah-mudahan insya-Allah membersihkan anggota wajah kita daripada kekotoran sama ada zahir ataupun batin. Okey, kemudiannya tangan. Tangan ini macam biasa, tangan ni sentuh situ, sentuh sini, sentuh sebagainya. Maka wuduklah yang terbaik. Okey, macam kita duduk hand sanitizer, duduk sanitize tangan sebagainya, maka orang Islam berwuduklah. Tapi jangan guna sabun pula, itu dah melampau tu. Sabun kat sini je. Okey, berwuduk. Okey. Kaki sama juga, pergi sana, pergi sini dan sebagainya. Apa hikmah kepala? Okey. Sebab apa kepala? Sebab ilmu masuk daripada sini. Okey. Sinilah orang kata apa, kalau sini bersih, kepala bersih, kita rasa selesa dan tenang, maka itulah hikmah dia. Okey. Kalau dulu, masa baby dulu, dia ada ubun-ubun kat sini kan. Ubun-ubun ni lah yang mana yang paling takut sekali kalau jadi apa-apa. Maka inilah dia, kata apa, nak kata tempat ilham bukan, tapi inilah dia, kepala inilah yang paling penting sebab ada di sini Allah bagi kita akal, fikiran yang waras untuk kita fikir ini baik, itu jahat, itu buruk, ini baik dan sebagainya. Okey, itulah hikmah 4 anggota wuduk basah. Okey. Kemudiannya erti tayamum. Erti tayamum nanti kita sambung selepas ini sebab tayamum ni dia best ada debu dia tu. Debu tu dalam pejabat. Hari ni saya bawa anak-anak ke USJ 6 je, kat sini je. Okey. Bukan bercuti, bukan sebab esok kena duty, jadi bawa awal-awal lah. Lagipun maknya ada taklim balik rumah, on call. Jadi macam inilah. Inilah kehidupan dia bila pasangan hidup menjadi seorang doktor. Okey. Jadi itulah dia pengisian kita rasmi untuk wuduk. Okey. Jadi saya nak masuk, bismillahirrahmanirrahim, saya nak masuk untuk ibadah, iaitu dalam bab kita mulakan dengan wuduk. Tadi dah baca wuduk, kita dah baca dah sunat wuduk, kita dah baca dah rukun wuduk dan sebagainya. Maka untuk tempoh masa yang singkat ini, sekiranya ada soalan, dipersilakan tanya. Kita akan berhenti sebab saya start tadi 8.20, maka saya akan berhenti pada 9.20 ataupun kalau ada soalan, tak ada masalah. Okey. Maknanya masa maksimum kita, masa minimal kita 9.20. Okey. Ada soalan sila tanya. Kalau Nicholas nak tanya sebagainya, dipersilakan, tak ada masalah. Okey. Okey, sendawa ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sendawa ini adalah untuk kita, mazhab Syafi'i tak batal wuduk. Okey. Tapi ada pandangan mazhab lain. Mazhab ni apa? Mazhab ini kita boleh katakan macam mazhab ini. Mazhab ini adalah kita orang Islam, kita ada 4 mazhab. Okey. Kat Malaysia, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata sendawa tak batalkan wuduk. Kentut batalkan wuduk. Akan tetapi dia dalam bab adab. Adabnya. Orang Melayu, dalam adab orang Melayu, kalau kita sendawa besar, itu adalah maknanya tiada adab. Maknanya tak sopan. Tak sopan je. Wuduk tak batal. Tak sopan je. Contohnya maknanya kalau kita macam tu, maknanya kita adalah makan terlebih. Itulah. Tapi sebenarnya risau juga.
ayat tu, sebab takut kawan tu pergi mengurut sebagainya, itu kata namanya angin. Tapi dalam bab sendawa tidak membatalkan wuduk. Cuma bab adab sahaja. Okey, dalam bab wuduk tak batalkan wuduk. Okey. Kita mulakan. Terima kasih kerana bertanya. Okey, kita mulakan untuk kita buat namanya praktikal. Okey. Mula-mula nak praktikal, nak wuduk ni kena buka spek lah. Okey. Namanya wuduk, namanya praktikal. Okey. Buka kopiah. Baca sekejap tadi. Bila kita duduk depan mata paip, kita dah kopiah kita dah macam ni, spek pun kita dah buka. Okey. Baju pun kita dah setting. Seluar pun kita dah angkat sampai ke betis dan sebagainya. Maknanya orang kata apa? Orang kata itu nak wuduk lah. Itulah kita boleh katakan sebagai itulah kita sudah pun berniat untuk berwuduk. Maka Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita baca isti'azah? Sebab kita nak lindung, minta daripada Allah lindung kita daripada bisikan syaitan. Sebab apa? Syaitan ini masa berwuduk pun dia akan masuk. Dia masuk sama ada melalui was-was. Dah berapa kali ni sebagainya. Ataupun dia masuk sebagai bisikan untuk kita macam saya sebut tadi, tengok orang lain. Allah, macam susah je. Tak ada masalah pun macam ni je. Mudah je. Itu. Okey. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka paip. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula basuh tangan. Basuh tangan ke pergelangan. Macam mana kita yang teknik macam mana? Teknik sanitizer tangan tu macam ni kan? Macam ni sebagainya. Cuma bila basuh tangan mula-mula tu, janganlah lama sangat basuh tangan tu. Okey, cukup basuh tangan. Okey, bersihkan tangan. Okey. Kemudiannya selepas itu komo. Komo ini paling takut bila kita berpuasa. Okey, sebab itu bila kita berpuasa elakkan berkomo. Cukup cukup lalu air kat mulut sahaja. Risau takut kita rasa sedap kita pun makan minum sikit. Okey. Okey. Dah berkomo 3 kali. Kemudiannya masuk air dalam hidung. Okey, macam ni. Sama juga bila berpuasa tak payah buat pun tak apa. Masuk air dalam hidung tu takutnya kita rasa sedap. Okey, sebab apa dalam puasa tak boleh ada rasa sedap. Bila ada rasa sedap itu adalah merosakkan puasa kita. Sebab puasa ini adalah untuk kita rasa orang kata apa, orang susah rasa dan sebagainya. Tapi bila kata rasa sedap itu dah lain tu. Ini bukan dalam bab ibadah, baca Quran rasa seronok, solat seronok, itu lain. Ini dalam bab sama juga bila kita rasa apa, masak tu kita rasa gula, garam sebagainya, rasa sedap pula. Itu dah lain tu. Okey. Kemudian dah berkomo. Okey, kita mulakan rukun yang pertama namanya niat. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala, saya wuduk Allah Ta'ala. Okey, terus ingat dia bukan menepuk, dia macam tu, bukan. Tapi dia mulakan dengan dahi, turun ke bawah. Okey. Ataupun kalau pipe tu tinggi, anda letak je muka kat situ. Ataupun kalau ada kolah, selam je muka tu, lepas tu basuh. Bukan selam macam tu, bukan. Tapi sebab apa? Sunat wuduk, kita menyelat, kita mengatakan, kata masa dalam kolah tu, kepala dalam kolah tu, macam tu. Okey. Itu. Okey, kemudiannya selepas muka, tangan ke siku. Tangan ke siku macam tu lah. Macam tu. Okey. Tangan ke siku ini, contohnya kita berwuduk kat kolah yang mana tak ada gayung. Kita boleh macam tu. Macam tu. Okey. Macam tu. Angkat tangan macam tu. Pergi luar kolah macam tu. Ataupun dalam kolah. Sebab kolah pun lebih daripada 2 kolah kan. Ukuran dia macam tu. Biasa kita tengok. Akan nampak orang buat macam tu dalam kolah. Tak ada masalah. Sebab lebih 2 kolah ukuran dia. Ukuran dia. Bukan kolah tu 2. Bukan. Ukuran lebih 2 kolah. Kalau ni kolah pergi masjid bawah ni. Tengok kolah tu. Itu bukan setakat 2 kolah tu. Ukuran tu. Mungkin 4-5 kolah ukuran dia tu. Okey. Okey. Kemudiannya. Selepas tangan. Sapu. Okey. Kepala ni sapu. Bukan basuh macam ni. Sapu je. Okey. Sunat dia sapu satu kepala. Sunat dia. Tapi mencukupi depan.
cukupi. Kalau yang botak, cukup sapu macam tu je. Okey. Kemudian lepas kepala, telinga. Macam saya sebut tadi, ini, okey, suruh macam ni. Tutup. Okay. Kalau berpuasa, sebab apa saya kena ingatkan, bila berpuasa ni, kita kena jaga rongga-rongga kita. Rongga kita pertama mulut. Bila berkomo tu, rongga pertama tu, membatalkan wuduk. Rongga kedua hidung, membatalkan wuduk kalau masuk sesuatu ke dalam. Okay, kat depan tak ada salah. Okay. Yang ketiganya ni, takut kita masuk jari je baru. Tapi rasa sedap, sedapnya masa puasa tu, tu dia bukan main lama lagi kat situ. Tu takutnya menjejaskan puasa kita. Okay, masuk macam ni, terus ni. Ibu jari yang mainkan peranan. Okay. Bukannya macam ni. Ada orang macam-macam lah, tapi terpulalah pada masing-masing. Saya nak tunjukkan, kita bagi ilmu, tapi biasa kita buat adalah ibu jari dalam ni, kemudiannya ibu jari telunjuk dalam telinga, kemudiannya naik macam tu. Okay. Kemudiannya, selepas telinga, bolehlah menyelakkan kalau ada janggut, nyelaklah. Okay. Kemudiannya basuh kaki. Basuh kaki macam biasa basuh kaki. Jangan kita letak je macam tu. Takut tak rata. Ingat sunat wuduk meratakan. Maknanya katalah kalau kita sampai maka buatlah. Kalau kita tak sampai macam mana? Okey. Maknanya kena banyak-banyak exercise jogging lagi lah. Biar sampai sebagainya. Okey. Selepas berwuduk, sunat untuk kita berdoa. Doa dia apa? Doa dia, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku dari kalangan orang yang soleh dan jadikanlah aku dari kalangan orang-orang yang membersihkan diri. Itu namanya wuduk kita. Maka lepas berwuduk, maka kita boleh baca Quran dengan sempurna. Kita boleh dirikan solat sunat ataupun solat wajib dengan sempurna. Kita boleh tawaf, ada rezeki pergi Mekah. Kemudiannya kita boleh tidur dengan keadaan berwuduk. Kemudiannya kita boleh sujud tilawah dan juga perkara-perkara lain. Mudah-mudahan wuduk tersebutlah yang akan kawal kita. Sebab apa? Bila kita marah dengan kita berwuduk, maka mudah-mudahan insya-Allah marah itu boleh hilang. Sebab marah ni api, wuduk ni air, maka bila api lawan air, maka api akan kalah. Tapi kalau api tu kuat daripada air lagi, maka Nabi ajar, duduklah. Kalau tengah marah sambil berdiri, duduk. Kalau tengah duduk pun marah tak hilang lagi, baring. Kalau tengah baring, marah tak hilang lagi, tidur. Itu sahajalah caranya untuk release tension ataupun hilangkan marah. Okey? Tu 9.20. Okey. Saya buka untuk sesi soalan kalau ada. Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyaklah kerana join kelas kita malam ni. InsyaAllah kelas yang ketiga, sesi yang ketiga pada malam besok. Kita nak buka untuk Iqra'. Untuk Nicholas, saya dah bagi buku Iqra' bawah ni. Maka insyaAllah sedikit sebanyak boleh. Sebenarnya Iqra' ini tak boleh secara online. Iqra' ini kena face to face. Barulah mudah untuk penyampaian ilmu. Okey. Ada soalan? Okey. Ada soalan? Soalan satu. Soalan dua. Ada soalan Ustaz. Ya, silakan. Kalau kita dah ambil udut, lepas tu kita minum air, boleh ke? Minum air. Sana jawab ni, di sini. Minum air. Minum air boleh je, tak batalkan wuduk. Makan pun tak ada masalah. Cuma dah ambil wuduk, kalau nak makan, sebelum solat itu pastikan kita dah bersihkan mulut kita. Sama ada kita berkomor ataupun kita gosok gigi. Takut-takut terlekat sisa-sisa makanan kita tu,
Maka ada hukum lain lah tu dalam bab tu. Okey. Wuduk, batalkan wuduk 5 tadi sahaja. Makan ke, bercakap ke, minum ke, berjalan ke, semuanya tak batalkan wuduk. Kecuali kalau terlibat dengan 5 perkara tadi. Yang pertamanya adalah tidur, yang papan punggung tak tetap, yang keduanya pitam ataupun gila, yang ketiganya adalah bersentuhan dengan lain-lain jetina yang tak ada lapik, kemudiannya adalah keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubur, kemudiannya menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain dengan perut tapak tangan. Contoh mudah adalah kita basuh berak ataupun kencing anak kita, maka automatik wuduk kita memang confirm batal. Melainkan kalau kita gagah gunakan belakang tapak tangan nak basuh berak dia, dipersilakan. Itu. Okey. 5 tu je yang membatalkan wuduk. Yang lain semua tak ada kaitan. Okey. Abang Zul. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau tak sengaja kita tersentuh kemaluan binatang, contoh kucing, batal wuduk tak? Kemaluan manusia. Manusia sahaja, termasuk jenazah. Binatang manusia saja. Binatang tak kira lah. Okay. Iyalah, kan kadang-kadang kita main-main dengan kucing. Kita main-main dengan kucing. Tak ada masalah. Tapi lagi elok berwuduk lagi bagus. Itu menghilangkan was-was. Itu saja. Kalau Abang Zul jadi imam, sebaiknya berwuduklah untuk hilangkan was-was. Sekarang Allah rasa tadi pegang bird kucing tadi. Tak habiskan Allah pegang bird. Okey, lebih baik berwuduklah. Nama tersebut saya sebut tadi kan, tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Itu lagi baiklah. Tapi ada alim ulama terdahulu, dia boleh berwuduk, wuduk dia tahan 1 hari. Jangan kita salah faham. Yang kita kata salah faham, yang kita, maknanya dia tak bukan. Dia kencing, dia pergi toilet, minta maaf, kasar sangat tu, kencing tu. Okay, mereka pergi toilet, mereka masuk toilet, buat seperti mana kita buat, tapi mereka terus sambung dengan wuduk baru. Maknanya 1 detik pun dia orang tak pernah tak berwuduk walaupun masuk toilet. Maknanya masuk wuduk, masuk toilet, qada hajat, kecil atau besar, lepas itu habis siap tu terus wuduk. Itu maksud dia. Bukannya tak kencing, tak main, bukan. Ada tidur pun dalam keadaan berwuduk. Itulah maksud dia. Kita kadang kita dah masuk toilet tu, biarlah asal lambat lagi. Malah hal berwuduk. Tu kita lah. Termasuk saya sendiri lah. Hamba Allah yang lemah ini. Okey. Ada lagi? Okey, hari ni Mat, mana pasanganmu? Seorang sahaja ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, saya ada terbaca kalau kita ambil wuduk dalam toilet yang ada tandas dia, dia kata tak sah. Betul ke Ustaz? Okey. Dia macam ni. Kalau kita memang tak ada pilihan, sebab banyak rumah sekarang ini dia memang toilet, mangkuk tandas, kemudiannya paip. Kecuali kat luar je, kat pagar. Itu untuk rumah bertanah lah. Kalau untuk apartmen memang tak ada pilihan. Jadi yang tak bolehnya dalam toilet tersebut, tak bolehnya adalah kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan a'udzubillahi minasyaitanir secara sebut. Maknanya secara hati sahaja. Okey. Tapi kalau kita ada pilihan, contohnya dekat masjid contohnya. Dekat masjid contohnya, kita pergi cari toilet juga untuk berwuduk.
maka tak sesuai sebab masjid dia ada dah paip wuduk. Sebab itu banyak toilet kat masjid dia tak memang dia buat toilet dia tu memang orang tak boleh ambil wuduk dalam toilet tu. Tempat mangkuk tandas tu dia design memang tak suruh. Sebab apa? Mereka dah sediakan tempat ambil wuduk di kawasan tempat ambil wuduk. Kalau kat rumah itu memang tak boleh buat apa dah. Kecuali dia pergi ambil wuduk dekat dapur sampai kepada sebelum kaki, maka basuh kaki kat toilet. Itu je lah cara dia. Cuma habislah kat dapur tu, habislah kat lantai tu basah. Wuduk sah, tak ada masalah. Tapi kalau kita macam saya sebut tadi kat toilet wuduk, sedangkan ada tempat lain pilihan, maka wuduk itu tak sesuai. Ada orang kata tak sah. Itulah. Yang seperti Ustaz tadi cakap kan, kita tak boleh cakap bismillah di dalam toilet kan Ustaz. Tapi dalam terucap, dalam hati boleh lah kan? Boleh, dalam hati boleh. Okey Ustaz, tak faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada soalan seterusnya? Satu lagi Ustaz. Ya, dipersilakan. Tak ada masalah. 2 ke 3 pun tak ada masalah. Saya kan counter pertanyaan. Doa selepas ambil wuduk, kalau kita tak baca, sah ke wuduk kita Ustaz? Wuduk kita berakhir dengan tertib sahaja. Yang lain itu sunat. Lepas kita berwuduk, kita basuh kaki, maka selesailah wuduk kita tertib, maka doa ke apa ke semuanya itu sebagai sunat wuduk. Macam saya sebut ini, sunat ini tak buat, tak membatalkan wuduk. Tapi kalau buat, dapat menambahkan pahala. Itu sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama sekali lagi. Okey, ada soalan lain? Okay, InsyaAllah esok waktu yang sama, InsyaAllah lah waktu yang sama lah. Kalau paling lambat pun macam ini jugalah, 8 suku, 8.20 macam 7 legah. InsyaAllah kita akan buat kelas untuk baca Al-Quran dan juga baca Iqra. InsyaAllah saya cuba carilah cara yang paling mudah dan simple dan cepat difahami. Kalau sebab dalam kelas saya ini saya aim pada yang baru sahaja. Yang lama-lama itu dah otak itu sini Puanti, Yuli, Yasmin. Itu dah otak itu huruf alif, ba tu lauk dah sangat tu. Tak ada masalah. Laksa dah tu. Laksa buat guna ikan tenggiri atau ikan parang itu. Okey. InsyaAllah dah tu. Tak faham bab laksa ini. Hari ini viral, bak laksa. Kuah laksa. Okey? Kalau yang rasanya dah diam, senyap tu, masing-masing rasanya terlintas di hati, lambatnya nak habis, maka insyaAllah lah saya tunaikan hajat masing-masing. Maka saya akhirkan kalau kelas ini untuk siri yang kedua, KFAM Masjid Al-Falah di bawah kelolaan Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih banyak-banyak kepada yang join kelas pada malam ini. Ramai, 22 orang, termasuk the most romantic couple yang sentiasa bersama-sama dua-duanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua insya-Allah sentiasa diberikan perlindungan dan kesihatan dan terutamanya dijauhi daripada wabak penyakit ataupun pandemik COVID-19 sekarang ini. Okay, banyakkan bersabar dan banyakkan doa. Dan macam saya sebut, juga biasa saya sebut, ada apa masalah, kongsi, share lah. Jangan simpan seorang-seorang, jangan pendam seorang-seorang. Kadang-kadang masalah ini kadang nak bercerita je, ceritalah, tak ada masalah. Tapi kalau dalam bab kewangan, kalau nak bercerita, cerita jugalah. Tapi kita masing-masing kata apa, menangis bersama-sama ialah. Okey. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Apa maaf ada salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa pada besok hari untuk siri yang ketiga insyaAllah. Okey, jaga diri. Kita jaga kita dan juga kena ingat jagalah keluarga masing-masing insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah sihat walafiat. Jangan lupa yang berkesempatan, yang berkelapangan, jangan lupa untuk puasa esok Khamis.
puasa sunat hari Khamis, baik. Puasa sunat hari Khamis, bulan Syawal pula, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah, sebagaimana Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita lapang, kita sentiasa berusaha ataupun berlumba-lumba untuk buat kebaikan dan cari pahala untuk dapatkan rahmat Allah di hari kiamat nanti, insya-Allah. Jaga diri, take care. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Ingat lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.